Okay, so bab 11. Okay, so tajuk kita transformasi isometri. Okay, isometric transformation. Maksud bagi transformasi ialah pemindahan titik pada suatu sata. Okay, pemindahan titik pada suatu sata. Ada 3 jenis. 3 jenis transformasi isometri. Okay, so 3 jenis iaitu translasi, pantulan dan putaran. Okay, ada 3 jenis transformasi isometri. Okay, translasi, pantulan dan putaran. Transformasi isometri bentuknya sama, saiznya sama. Okey, transformasi isometri bentuk yang sama, saiz yang sama. Contohnya kita lihat pada translasi lah. Okey, kita ada bentuk A dan di bawah sini ada bentuk A. Lepas tu ada titik atas ni kita sebut sebagai A prime. Okey, A prime. So kita ada objek A dan kita ada image A prime. Okey, objek maksudnya apa? Okey, di sini ada sedikit nota. Sebelum transformasi berlaku, bentuk raja asal dinamakan objek. Selepas transformasi, bentuk itu dinamakan image. Okey, so A ialah objek. Ini adalah bentuk raja asal. Kedudukan asal. Okey, A ialah objek. Yang bawah sini, okey, yang bawah A prime. Okey, ingatlah, lihatlah. Ada A lepas tu ada titik. Okey, so kita sebut A prime. A prime ialah bentuk yang baru. Okey, bentuk yang baru ataupun kedudukan baharu. Okey, kedudukan baharu dan bentuk itu dinamakan sebagai image. Okey, image. So, kena ingatlah. Okey, objek dan image. Okey, yang asal objek, yang baru image. Okey, so transformasi isometri. Okey, ini contoh. Okey, translasi. Di mana bentuknya masih lagi sama dan saiznya sama. Okey, di bawah transformasi. Bentuk sama, saiz sama. Okey, so ada 3 jenis transformasi. Okey, translasi, pantulan, putaran. Okey, ketiga-tiga transformasi ini mengekalkanlah. Okey, mengekalkan bentuk dan saiz. Okey, bentuk dan saiznya sama, tidak ubah. Okey, translasi. Okey, ataupun transformasi Okey, kita lihat contoh satu antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi. Okey, ingat transformasi apabila kita transformasi berlaku apabila kita pindahkanlah titik-titik dalam objek. Dan bentuknya sama, saiznya sama. Okey, so ingat transformasi bentuk sama, saiz sama. Okey, so kita lihat A. Okey, A ke B. A pindah ke B. Okey, pindahkan A ke B. So, dua bentuk ini. Okey, adakah A dan B ni transformasi? Yes. Yes, Kenapa? Bentuk sama. Saiz sama. Ya, okey. Same shape, same size. Okey. Same shape, same size. Okey, saiz sama. Okey, transformasi. Okey, B. Adakah B transformasi daripada M pindah ke N? Yes or no?
M pindah ke N. M Yes. object, N image. Okay, so M object, N image. Sebab M ialah bentuk yang asal lah. Okay, kedudukan yang asal, dan N ialah kedudukan yang baharu. Okay, bentuk yang baharu. So yes lah. Sebab apa sebab? Yes. Bentuk Same size, same shape. same size, same shape. Okay, bentuk sama, size sama. Okay, transformasi ya. Transformasi berlaku apabila kita pindahkan semua titik ke kedudukan baharu. Okay, dengan mengekalkanlah bentuk dan saiz yang sama. Okay, C. C ya. P, pindahkan semua titik di P ke Q. Adakah ini transformasi? C? Adakah C transformasi? No. No, kenapa? Why? Saiz tak sama, bentuk tak sama. Okey, saiz tak sama, bentuk tak sama. Okey, tak sama. Saiz tak sama. Kalau transformasi, bentuk sama, saiz sama. Cuma tukar tempat sahaja. Tukar kedudukan sahaja. Cuma tukar kedudukan sahaja. Okey, change the position. Okey, D. K pindah L. Adakah ini adalah satu transformasi? Yes or no? No. No, Kenapa? Bentuk tak sama saiz. Bentuk tak sama. Okey, bentuk tak sama, saiz tak sama. Saiz tak sama. Okey, so kena ingat transformasi. Bentuk sama, saiz sama. Okey, kita lihat. Okey, ini latihan. Okey, awak buat dalam touchpad ataupun kertas catatan dulu. Okey, nanti nota awak buat kemudian lah supaya tidak tergesa-gesa. Okey, buat dalam touchpad dulu ataupun kertas latihan lah. Okey, okey, so A. Antara raja berikut yang manakah menunjukkan bukan transformasi? Okay, A. Ya atau bukan? Transformasi, yes. Yes, ya. Kan? Ada dua bentuk. Okey, ada dua bentuk. Dua bentuk itu adalah sama. Okey, dua bentuk itu adalah sama. Okey, sama bentuk, sama saiz. Maka transformasi. Itu ialah transformasi. Bentuk sama, saiz sama, transformasi. Okey, B. Adakah ini transformasi? Ya. Ya, bentuk sama, saiz sama. Okey, C. Adakah ini transformasi? Tak. Tidak, no, tidak. Tak sama, tak sama bentuk, tak sama saiz. Okey, D. Tak. Tak, tidak. Okey, bukan transformasi. Bukan. Okey, bukan. Bukan transformasi. Okey, so okay, next. Kita lihat pula kekongruenan. Okey, kekongruenan. Okey, maksud kekongruenan ialah dua objek adalah kongruen. Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk
dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Okey? So, samalah. Congruent maksudnya bentuk dan saiz yang sama. Sama je lah dengan tadi. Okey? Transformasi isometri. Okey? Bentuk dan saiz yang sama. Okey, kita lihat contoh 3. Antara dua pasangan raja di bawah, yang manakah congruent? Nyatakan sebabnya. So congruent maksudnya bentuk sama, size sama. Same shape, same size. Okey, A. Congruent atau tidak? Dua objek ini. Tidak. Tidak, ah? Okey. Why not? Kenapa tidak? Saiz tak sama. Okey, size tidak sama. Okey, so B, kita bandingkan. Okey, objek di sebelah kiri dengan objek di sebelah kanan. Adakah sama? Sama. Sama. Okey, so congruent. Okey, congruent. So tidak congruent. Okey, tidak congruent. Yang ni B congruent. Okey, congruent. Congruent sebab bentuk sama, size sama, congruent. Okey, di sini ada perkataan orientasi ya. Orientasi. Orientasi di sini maksudnya ialah hala sesuatu. Okey, hala sesuatu. Okey, hala sesuatu. Contoh. Contoh saya lukiskan. Okey, okey ataupun tak payahlah. Okey, kita lihat daripada B ya, B ya. Daripada B. Okey. So B, dua objek ini ya sama bentuk, sama saiz tapi dia terbalik, betul tak? Okey, dia sama bentuk, sama saiz tapi dia terbalik. Itu yang dimaksudkan dengan orientasi. Okey, dia terbalik, orientasi. Tapi bentuk sama, saiz sama. Cuma orientasinya tidak sama. Okey, terbaliklah. Contohlah saya bagi ini, contoh segitiga. Okey, segitiga ini ABC dan segitiga ini lukis tak berapa sama. Anggap dia sama sebab saya lukis tak berapa sama. Okey, ABC, EFG. Okey. So mereka sama, cuma dia terbalik sahaja. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan orientasi. Okey, orientasi ada kaitan dengan hala. Okey, hala. Okey, so ABC dengan EFG adalah sama bentuk, sama saiz, cuma orientasinya berbezalah. Orientasi, kedudukannya. Okey, dia punya hala. Orientasi. Okey, kita lihat soalan ketiga. Benar pasti pasangan yang congruent. Congruent. Ingat congruent. Congruent maksudnya bentuk sama, saiz sama. Okey, A. Congruent atau tidak? Tidak. 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 Okey, tidak. Kenapa? Bentuk dan saiz tak sama. Bentuk dan saiz tak sama. Okey, so saya tulis saiz tak sama. Okey, tak sama. Tak sama. Saiz tak sama. Okey, B. Congruent atau tidak congruent? Tidak. 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 Kenapa? Saiz tak sama. Saiz tak sama. Okey, lagi? Bentuk tak sama. Okeylah, saya tulis bentuk tak sama lah. Okey, bentuk tak sama. Bentuk tak sama. Okey, C. Congruent atau tidak congruent? Congruent.
Kongruent Kongruent Kenapa? Saiz dan bentuk sama. Saiz dan bentuk sama, cuma dia terbalik sajalah. Okey, so dia punya orientasi yang berbeza. Okey, orientasi. Okey, tapi dia sama bentuk, sama saiz. Okey, orientasi tak samalah sebab dia terbalik ya. So bentuk sama, saiz sama. Okey, congruent Okey, D, congruent atau tidak? Congruent. Okay. So, congruent Betul, congruent. Ya. Ya, okay Okay, congruent. Bentuk apa tu? Siapa tahu bentuk ini? Nama bentuk ini? Siapa tahu nama bentuk ini? Bentuk macam ni kan? Siapa tahu bentuk ini nama apa? Trapezium. Ya, trapezium. Okay, so bentuk trapezium lah. Okay, bentuk trapezium. Okay, so bentuk samalah. Bentuk sama, size sama, size sama. Okay, so tu jawapan dia lah. Okay, congruent bentuk sama, size sama. Okay, so ingat maksud transformasi isometri dan congruent. Okay, sama bentuk, sama size. Okay, kita lihat. Okay, sekali lagi transformasi isometri ada 3 jenis. Okay, translasi, pantulan dan putaran. Okay, translation, refraction, and rotation lah. Kita akan belajar satu-satu lah. Okay, one by one lah. Okay, so kita lihat yang pertama, translasi. Okay, translasi ataupun translation. Okay, translation. Okay, so translasi maksudnya apa? Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu sata mengikut arah yang sama dan jarak yang sama. Translasi. Okay, pindah mengikut arah yang sama, jarak yang sama. So di bawah translasi, objek dan image mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey, translasi. So ini contoh contoh. Okey, kita ada objek A dan image A prime. So ingat objek ialah bentuk yang asal. Okey, objek ialah bentuk yang asal, image ialah bentuk yang baharu. Okey, so ada objek, ada image. Okey, so objek ini, objek A bergerak. Okey, bergerak 2 unit ke kiri. Titik ini bergerak 2 unit ke kiri. Lepas tu dia bergerak lagi 1, 2, 3, 4. Okey, so dia bergerak 2 unit. 2 petak. Okey, ke kiri. Dan 1, 2, 3, 4 unit ke bawah. Okey, translasi. Bukan titik ini sajalah. Bukan titik ini saja. So dia akan bergerak 2 unit ke kiri, 4 unit ke bawah. So dia akan sampai di kedudukan yang baharu. Okey, dan bukan titik ini sahaja, semua titik. Semua titik. Okey, contohnya titik ini. Di atas ni. Juga bergerak 1, 2 unit ke kiri dan seterusnya 1, 2, 3, 4 unit ke bawah. So dia akan sampai di kedudukan baharu. Okey? Sama juga. Okey, sama juga. Kita ada lagi. Okey, di sini titik yang ni. Okey, titik ini juga bergerak 1, 2 unit ke kiri
dan 1, 2, 3, 4 unit ke bawah. So, dia akan sampai di kedudukan baharu. Okey, so membentuklah satu image. So, itu yang dimaksudkan dengan translasi. Okey, pindah semua titik pada suatu sata mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, so contoh, okey, saya bagi lihat satu contoh yang lain. Ini contoh okey, segitiga ABC. Okey, segitiga ABC. So, okey, ini adalah bentuk asal lah. Bentuk asal. Yang ni ABC. So, bentuk ini bergerak. Okey, bergerak satu unit ke kanan. So, dapatlah. Okey, satu bentuk yang baru. Okey, dia bergerak. Okey, bergerak 3 unit ke kanan, 4 unit ke kanan, 5 unit ke kanan, 6 unit ke kanan, 7 unit ke kanan. So, bila dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bergerak 7 unit ke kanan. So, dia akan sampai di kedudukan yang baharu. So, yang asal tadi kita namakan sebagai objek. Yang baru ini kita namakan sebagai image. Boleh? Ini adalah satu contoh translasi. Okey. Kalau saya bergerak lagi, okey, bergerak. Okey, bergerak lagi. Okey, ke atas. Bergerak 7 unit ke kanan, lepas tu 1 unit ke atas. Ini kedudukan baharu. Okey. So, kalau saya gerak lagi 1 unit ke atas. Okey, so gerak 7 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Okey, so saya dapatlah. Okey, dia punya kedudukan baharu. Okey, ini dinamakan sebagai translasi ya. Translation. Okey, bergerak arah yang sama, jarak yang sama. Bentuk, saiz dan orientasi sama. Bentuk, saiz dan orientasi sama. Same shape, same size, same orientation. Ataupun kalau saya gerak ke bawah. Okey, ke bawah. Okey, contohnya bergerak ke kanan, lepas tu ke bawah. So, dapatlah kedudukan baharu bagi image. Image ini dinamakan image. Ingat, kalau objek, okey, contohnya ini B B. Kalau image dia ada titik atas. Kita sebut B prime. B prime. B prime mewakili image. Kalau tadi objek C, kedudukan baharu bagi C kita namakan sebagai C prime. C prime. Okey, kalau A, objek A, kedudukan baharu dinamakan sebagai A prime. Okey, A prime. So, contoh translasi. Okey, kita lihat contoh 4. Kena pasti raja yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. So, A. Okey, A, translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey, soalan A translasi B, bukan translasi Sebab apa? Orientasinya tidak sama. Orientasi maksudnya dia terbalik. B ni dia terbalik. Terbalik ni bukan translasi. Kalau translasinya, dia sama bentuk, sama saiz dan sama orientasi. Okay, so B bukan sebab dia tak sama orientasi. Terbalik bentuknya terbalik. Okey. Boleh faham tak belajar? Boleh. Boleh Okey, kita lihat soalan nombor 2. Okey, ini saya ambil daripada buku teks lah. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah translasi dan nyatakan sebab? So ingat translasi. Okey, translasi, bentuk, saiz, orientasi sama. Okey. So A, translasi atau bukan translasi? Translasi.
Translasi ya, translasi. Translasi bahasa Inggerisnya translation ya. Okay, translation. Translasi. Bentuk sama, saiz sama, orientasi yang sama. Okay, B. Translasi atau bukan translasi? Bukan translasi. Bukan translasi. Okay, bukan translasi. Okay, C. Sama bentuk, sama saiz, sama orientasi? Yes. Yes, okay, so translasi lah. Okay, translasi. Okay, so translasi. Okay, so nyatakan sebab. So sebabnya bentuk sama, saiz sama, orientasi sama. Okay, so B. Berorientasi tidak sama. C. Okay, so samalah. Okay, bentuk, saiz dan orientasi sama. Okay, kita lihat. Okay, so translasi. Translasi boleh dihuraikan dengan menggunakan arah dan jarak pergerakan serta vektor. So ada dua kaedah untuk menerangkan sesuatu translasi, untuk menghuraikan ataupun kita menyatakan suatu translasi. A, kita menggunakan ayat. Okay, kita menggunakan ayat. Kita sebutkan arah pergerakannya sama ada ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Okay, dan kita nyatakan jarak pergerakannya lah. Bilangan unit, bilangan unit bilangan petak. Atau B, kita gunakan vektor translasi. Vektor translasi ni dalam bentuk AB lah. Yang atas tu A ialah pergerakan kanan atau kiri. Yang bawah ialah B, pergerakan atas atau bawah. Kita lihat contoh. A. Contoh 7, tentukan translasi bagi raja berikut. So A, kalau saya gunakan yang kaedah yang pertama, kaedah yang pertama, kaedah nombor 1, kita gunakan ayat. Kaedah nombor 2, kita gunakan vektor translasi. Ini kaedah yang kedua. Kalau kaedah yang pertama, kita guna ayat sajalah. So kita ada objek Q dan kita ada image Q prime. Kita pilihlah dua titik yang sama. Contohnya kalau saya pilih titik ini, bucu, yang ini, maka kita pilihlah satu bucu yang sama daripada image. Satu daripada objek, satu daripada image. Bucu yang sama, vertex yang sama, ataupun titik yang samalah. So kita lihat Q nak pergi ke Q prime. So macam mana nak gerak? Macam mana nak gerak? So dia mesti bergerak 1, 2, 3. So 3 unit ke kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Ke kiri, betul? Left. Kiri ya. Ke kiri. Dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. 3 unit ke kiri. Lepas tu 4 unit ke atas. So 4 unit ke atas. So itu sajalah kalau menggunakan ayat. Menggunakan ayat. 3 unit to the left, 4 units. Kalau bahasa Inggerisnya upwards lah. Upwards ke atas. So ini menggunakan ayat. Kalau kita menggunakan vektor translasi, vektor translasi, maka
Vektor translasinya dia ada bracket lah. Ada bracket. Okay, bracket. So, kamu kena ingat semulalah Sata kates. Sata kates. Ke kanan positif. Okay, ke kanan positif. Ke kiri negatif. Ke atas positif. Ke bawah negatif. Kena ingat. Okay, kena ingat. Okay. A ni kiri atau kanan. Kiri atau kanan. So, di sini 3 unit ke kiri. 3 unit ke kiri ya. Ke kiri. So, negatif 3. 3 unit ke kiri. So, negatif 3. Lepas tu, B ialah atas bawah. Atas atau bawah. So, di sini 4 unit ke atas. Ke atas. So, positif 4. Okay, so dia punya vektor translasinya negatif 3, 4. Okay, negatif 3, 4. Okay, so ada 2 kaedah pelajar. Ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama kita gunakan ayat. Kaedah yang kedua kita gunakan vektor translasi. Vektor form. Vektor form. Ada soalan tak pelajar? Any question? Ada. Yes, sila tanya. Yes or no? No. Oh, sorry. Saya ingatkan ada. Okey, kita lihat contoh lagi ya, B. Okey. So, lihat dalam soalan B. Okey, B translasi. Ada objek P. Objek P ya. Objek P. Dan image. Image. P prime. Macam mana nak kenal pasti objek atau image, pelajar? Macam mana nak kenal pasti objek atau image, pelajar? How to recognize the object and image? Kenapa saya tahu yang atas objek yang bawah image? How I know? Because one is P and one is P prime. Yes, very good. Okay. Sebab satu ni P, atas ni P, yang bawah ni ada P prime. Dia tulis P, lepas tu ada atas ada satu titik. Kita sebut P prime. P prime. Okay, so P prime kalau ada titik atas ni mewakili image. Okay, ada ini mewakili image. Tolong ingat Tolong ingat. Kalau ada titik atas tu ada bermaksud image. Okay, so kita ada objek, kita ada image. Boleh kena faham. Okay, dan sekarang dia nak tentukan translasi. So kita pilihlah. Kita pilih bucu yang sama. Pilih bucu yang sama. Maksud saya di sini, okey. Bucu ini dengan bucu ini adalah sama. Okey, yang atas ni sama dengan yang bawah ini. Okey, mereka adalah sama. Okey, mereka adalah sama. So macam mana nak gerak daripada atas ke bawah? So kita kena geraklah. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 unit ke kiri. Okey, so B 4 unit ke kiri. 4 unit to the left. Lepas tu 1, 2, 3. 3 unit ke bawah. Okey, 3 unit ke bawah. 3 units downwards. Okey, downwards. Ini menggunakan ayat. Kalau kita menggunakan vektor translasi, ingat vektor translasi ini bentuk macam ni. Bracket lepas tu AB. Itu dinamakan sebagai vektor translasi, vektor form. Okey, A ni pergerakan kiri atau kanan, B pergerakan atas atau bawah.
So, awak kena ingatlah sata kat atas ni ya. Okay, atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Okay, so kalau menggunakan vektor translasi, okay, ada bracket ya. So, 4 unit ke kiri. Ke kiri. Positif, negatif. Negatif. Negatif 4. Okay, negatif 4 maksudnya 4 unit ke kiri. Lepas tu 3 unit ke bawah. Positif, negatif. Negatif. Negatif 3. Okay. So, inilah cara untuk kita menentukan translasi. Okay, menguraikanlah translasi sama ada menggunakan ayat, okay, ayat sentence atau menggunakan vektor translasi. Okay, kita lihat lagi contoh C. Okay, C. Okay, yang pertama. Okay, so kena pastilah objek dan image. Okay, so yang atas ialah objek. Okay, yang atas objek. Objek. Yang atas objek. Yang bawah image. Okay, image. So macam mana objek nak bergerak ke image? So kita pilih dua bucu yang sama. Okay, dua bucu yang sama. Okay, let's say saya pilih yang ni. So samalah dengan yang bawah ni. Lihatlah. Dua segitiga yang sama bentuk, sama saiz, sama orientasi. Okey. R ialah bentuk yang asal. R bentuk yang asal. R prime ialah bentuk yang baru. Okey, berlaku translasi. Okey, translasi. Translasi maksudnya dia bergerak jarak yang sama, arah yang sama. Okey. So macam mana nak bergerak? Okey, first. Okey. Dia ada tak gerak ke kiri atau ke kanan? Tak ada ya. Dia tak ada gerak ke kiri atau ke kanan. Dia hanya ada bergerak ke bawah sahaja. 1, 2, 3. Dia hanya bergerak ke bawah sahaja. Okey, so ayatnya 3 unit ke bawah. Okey, 3 unit ke bawah. 3 units downwards. Okey, 3 unit downwards. 3 unit ke bawah. 3 unit downwards. Okay, so 3 unit ke bawah. Kalau kita gunakan vektor, okay, so vektor ada A, B. A sifar. A sifar, okay. A atas ni A ya. A pergerakan kiri atau kanan. Dia tak ada gerak ke kiri atau ke kanan. So sifar. Dia hanya ada pergerakan ke bawah sahaja. Okay, ke bawah, 3 unit ke bawah. So, positif, negatif. Positif atau negatif? Negatif. So negatif 3. Ini dia. Okey. Sifar negatif 3. Sifar sebab dia tak ada pergerakan ke kiri atau ke kanan. Okay, negatif 3 sebab dia bergerak 3 unit ke bawah. Okey. So itu je jawapan untuk contoh 7 lah. Okey, untuk menentukan translasi bagi soalan yang diberikan. Okey, so kena ingat dua kaedah. Dua kaedah. Kaedah yang pertama gunakan sentence, ayat. Kaedah yang kedua gunakan vektor translasi lah. Okey, dalam bentuk A, B. Okey, A pergerakan kiri kanan, B pergerakan atas bawah. Okey, kena ingatlah. Okey, kena ingat. Okey, kita lihat yang ini. Ini saya ambil daripada buku lain. Okey, tentukan translasi bagi raja berikut. Okey, so tentukan translasi. Okey, so kita buat dua kaedah. Kaedah A dan kaedah B. Okey, kaedah A dan kaedah B. Kaedah A, kaedah B. So kena ingatlah. Okey, dua-dua kaedah ini. Okey, so kita lihat contoh. Okey, so yang atas ni
A mewakili objek atau image? Object. Objek, thank you. Objek. Saya tulis O sajalah. Senang tak payah tulis perkataan yang penuh. A prime mewakili Image. image. Okay, so kena ingat kena faham jangan terbalik jangan terbalik. Okay, yang asal ialah objek, yang baharu ialah image. Macam mana nak kenal pasti? Image dia ada titik atas. Okay, ada titik di atas. Okay, so kita pilih bucu yang sama. Awak boleh pilih bucu-bucu mana-mana pun tak apa. Okay, contoh kalau saya pilih okay, ini. Okay, bucu yang ni. So yang sama dengan ini, pilih yang ni. Kan, sama sama. Pilih bucu yang sama. Pilih bucu yang sama. Okay, jangan pula. Okay, jangan pula. Oh, ini. Adakah sama? Adakah dua titik ini sama? Yes or no? Adakah dua titik itu sama? Nampak tak saya titik kat mana? Tak sama. Sama tak boleh yang ini macam ni. Okey, ini tak boleh lah. Kerana tak sama. Bucu yang tak sama. Mesti pilih yang sama. Okey, mesti pilih yang sama. Okey, yang ni. Dua bucu yang sama. Okey, so mesti pilih dua bucu yang sama lah, dua titik yang sama. Okey, so syaratnya mesti pilih dua bucu yang sama. Okey, dua bucu yang sama. Tolong ingat. Pilih dua bucu yang sama. Okey, ataupun dia guna perkataan sepadan, corresponding. Okey, corresponding ataupun sepadan. Okey, bucu yang sepadan, corresponding. Okey, so kita gerak. Okey, sekarang kita gerak. Okey, bergerak. 1, 2, 3. Oh no, terlebih. 2, 1, 2. Okey, so kaedah yang pertama. 2 unit ke kiri atau ke kanan? Kanan. Yes, very good. Ke kanan. After that, lepas tu 3 3 unit unit ke bawah. ya ke bawah. Okay, 3 units downwards. Downward kalau bahasa Inggeris ke bawah. Okay, so kaedah yang pertama. So kaedah yang kedua menggunakan vektor translasi. Ada bracket. So 2 unit ke kanan. So positif, negatif. Positif. Positif. 3 unit ke bawah. Positif, negatif. Negatif. Negatif 3. Okey, kena ikutlah. Okey, satakat test ini satakat test. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Satakat test. Okey, so kita dah selesai untuk example. Kita lihat A. Okay, so A, soalan A. Okay, so A, objek atau image? Objek. Objek. A prime, Image. image. Okay, so jangan silap objek dan image. Okay, next. Kita pilih bucu yang sama. Okay, kita pilih bucu yang sama. Contohnya saya pilih bucu yang ini dengan bucu yang ini adalah sama. Okay, pilih dua bucu yang sama. So, macam mana nak bergerak? 1, 2, 3, 4. Okay, so ayatnya 4 unit
ke Kanan. kiri, ke kanan, to the right. Lepas tu, 1, 2. 2 unit ke, Atas. yes, atas. Upwards. Okay, upwards. So, kalau kita gunakan vektor translasi, okay, vektor translasi ingat ada bracket. Okay, lepas tu, 4 unit ke kanan, kita tulis positif, negatif. Positive 4. Positif 4. Lepas tu, 2 unit ke atas. Positive 2. Positif 2. Itu je. Okay, so guna vektor translasi lebih senang lah. So dia lebih senang lah. Cuma kena ingatlah cara dia macam mana nak buat. Okay. Kena ingat cara macam mana nak buat. So itu ialah soalan A. Soalan B. Okay, so A prime mewakili mewakili image. Ini image. A mewakili Objek. objek. Okey, so kita pilih bucu yang sama pelajar. Tolong pilih bucu yang sama. Okey, so kita pilih mana yang sama. Okey, kita pilih ni. Okey, 2 titik yang sama dengan ni. Okey, samalah. Okey, 2 titik ini adalah sama. 2 bucu ini adalah sama. So kita akan geraklah. Okey, daripada objek ke image. So kita kira lah berapa petak. 1, 2, 3, 4. So 4 unit ke kiri. To the left. Lepas tu 1 unit ke atas. Okey, upwards. Okey, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, ada bracket. Okey, vektor translasi. 4 unit ke kiri. So, negatif, positif. Negative 4. Negatif 4. 1 unit ke atas. So, Positive 1. positif 1. Okey, so negatif 4, positif 1. Okey, faham? Boleh faham? Boleh. Boleh ya, translasi ya. Okey, so Boleh. boleh ya, Ravina. Okey, kalau ada sebarang soalan sila tanya. Okey, kita lihat apa lagi yang kita ada. Okey, sekarang kita nak lukis. Okey, melukis image. Contoh 8 ya. Melukis image bagi objek A dalam raja dengan translasi berikut. Okey, kita nak lukislah image. Bentuk baharu. Okey, bentuk yang baru. Okey, bentuk yang baharu. So, cara nak lukis. Okey, so di sini dia berikan vektor translasi. So, awak kena ingatlah. Vektor translasi, negatif 2, negatif 4 maksudnya apa? You kena faham. Sebab dia biasa periksa, dia bagi dalam bentuk vektor translasi. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Dia tak bagi dalam bentuk ayat. So, you kena faham lah. Vektor translasi. So, negatif 2, negatif 4. Apa maksud negatif 2? 2 unit ke kiri. Negatif 4 unit ke bawah. Ke bawah. So kena fahamlah maksud. Negatif 2, negatif 4. So kita geraklah objek. Ini objek O. So kita geraklah setiap bucu ataupun setiap titik kita gerak 2 unit ke kiri, 4 unit ke bawah. Contoh, saya gerak 1, 2 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke bawah. So, saya akan sampai di sinilah. So, saya akan sampai di sini. So, ini adalah kedudukan baharu untuk bucu ini. Lepas tu saya buat lagi. Ini saya padam supaya nanti tak ganggulah. So ini adalah titik yang baru. So sekarang saya buat pula yang ini.
Okey, sama juga dia akan bergerak 2 unit ke kiri, 4 unit ke bawah. Okey, so 1, 2 ke kiri, 1, 2, 3, 4. So dia akan sampai di sinilah. Kedudukan baru. Okey, so saya padam lagi sekali supaya tak mengganggulah. Okey, lepas tu last sekali, ni. Bucu ini. Sama, saya bergerak 2 unit ke kiri, 4 unit ke bawah. Okey, so 1, 2 ke kiri, 1, 2, 3, 4. So di sini. Okey, so yang ni saya padam. Okey, saya padam. Okey, yang ni. Yang ni saya padam supaya tak ganggu. Okey, saya lukislah. Okey, saya lukis bentuknya. Dengan menggunakan pembarislah. Ni. Lukiskan bentuk ya. Image. So inilah image A prime. Gunakan pembaris lah. Okey, jangan freehand sajalah. Ini saya tunjuk saja. So saya tak ada pembaris di sini. So saya tak boleh nak buat lah dengan pembaris lah. Tapi kalau awak buat dalam buku latihan, pastikan awak guna pembaris. Okey, boleh faham? Fajar? Boleh faham tak? Ada soalan? Boleh. Boleh ya. Okey, kita try lagi B. Okey, so translasi A dengan vektor translasi 3 negatif 1. So 3 maksudnya 3 unit ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Very good. Okay, to the right. Negatif 1, 1 unit ke Bawah. bawah. Okay, so kita akan gerakkan, kita akan pindah objek ini ke kanan 3, ke bawah 1. Okay, so kita geraklah. Okay, so kita pilihlah mana-mana bucu pun boleh. Okay, so kita pindah 1, 2, 3 ke kanan dan 1 unit ke bawah. So ini kedudukan barulah. Ini kedudukan baru. Okey, so saya padam ini. Okey, lepas tu saya buat lagi lah untuk bucu-bucu yang lain. Okey, contohnya saya buat ini. Okey, so bucu ini dia akan bergerak juga 1, 2, 3 ke kanan. Lepas tu 1 unit ke bawah. So dia akan sampai di sini. Okey, saya padam lagi sekali. So saya padam sekali lagi. Lepas tu saya buat lagi. Okey, untuk last one, bucu ini 1, 2, 3 ke kanan, 1 unit ke bawah. Okey, lepas tu saya sambung. Sambunglah. 3, 3 tu. 3, 3 titik tadi. Okay, saya sambungkan saja dengan menggunakan pembaris. So ini ialah image A prime. Okey. Boleh faham? Boleh. Boleh ya. Okey, next. Okey, ini last kita bincang ini, lepas tu kita habislah. Okey, sebenarnya banyak lagi lah tapi saya buat sampai sini saja. Okey, ini latihan lah. Okey, so kalau kamu ada buku catatan, bolehlah kita buat sama-sama. Tengok betul atau salah. Soalannya, lukis image bagi objek A di bawah translasi yang diberikan. Okey, so kita nak lukislah image bagi objek A di bawah translasi yang diberikan. Okey, so negatif 7 maksudnya apa? Negatif 7 maksudnya 7 unit Ke kiri. ke kiri. Very good. Lepas tu 4 unit Ke atas. atas. Okey, so awak boleh buatlah. Mulalah daripada mana-mana bucu. Let's say saya start daripada bucu ini. So saya pun geraklah. Gerak 7 unit ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, 7 ke kiri. Lepas tu 1, 2, 3, 4 di sini. Boleh? Dan dekat sini buatlah. Okey, apa ni? 3. So, saya buat 3. Lepas tu, ni macam ni. Lepas tu, macam ni. Dah, settle. Ataupun nak gerak satu-satu pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Okey. Buat one by one pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Okey. Pun boleh. Yang penting kita nak nampak bentuk image ni. Kita nak nampak bentuk image ini. Itu yang penting. Pastikan kamu dapat melukislah image ini. Dengan menggunakan pembaris, kalau awak buat macam saya buat, ni kosong markah lah. Kosong markah. Mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Okey. So, untuk soalan B. 6, 3. So, 6 unit ke kiri atau kanan? Kanan. Kanan. 3 unit ke Atas. atas. Okey, so kita pun pilihlah. Okey, mana-mana pun boleh mana-mana pun boleh. Let's say saya pilih ni. So saya pun geraklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 1, 2, 3. So ini sini. Okey, so dekat sini ialah image. Image So saya lukislah bentuk yang baru. Bentuk yang baru saya lukislah. Okey, macam ni. Z, 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 Z. Tu je. Lepas tu saya tanda A prime. Are you okay? Boleh faham tak apa saya buat? Boleh faham? Faham. Faham Okey, kita lihat soalan C dan D. Okey, saya buat D dulu sebab D lebih senang dia punya bentuk lebih senang. C nanti saya tunjuk last question So saya tunjuk D. Okey, -5, -2. -5, -2 maksudnya 5 unit ke kiri atau kanan? Kiri atau kanan? D. 5 unit ke left or right? Kiri. Kiri ke kiri. 2 unit ke atas atau bawah? Bawah. Okey, thank you. Okey, so saya pilihlah. Okey, mana-mana bucu pun boleh. Okey, let's say saya pilih ni. Bucu ini. Saya gerak 5 unit ke kiri. So, saya kiralah. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ke kiri. Lepas tu ke bawah. 1, 2. Okey, so di sinilah. Okey, kedudukan image. Maka dekat kedudukan image, saya lukis bentuk yang sama. Bentuk yang sama, orientasi yang sama. Okey, bentuk yang sama, orientasi yang sama. Okey, so itu sahaja untuk A prime. Okey, so A prime. Image lah. Okey, last question. Okey, C, 4, -5. 4, -5. So, 4 unit
Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. 5 unit ke Bawah. bawah. Thank you. Okay, thank you. Tahu. Okay, so kita pilihlah mana-mana bucu pun boleh. Okay, so let's say saya pilih. Okay, ni. Ni ya. Macam jirafah. Okay, so saya pilih dia punya kepalanya lah. Okay, so saya gerak 1, 2, 3, 4. 4 unit ke kanan. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Ini ialah kedudukan baharu ataupun image. Okay. Dan di sini image ni saya lukiskanlah bentuk yang sama, saiz yang sama. Okay, bentuk yang sama, saiz yang sama. So bentuk sama, saiz sama, so saya ikutlah Z macam ni, lepas tu macam ni. Okay, gunakan pembaris lah. Gunakan pembaris supaya dapat melukis bentuk yang cantik. Okey, lepas tu ke bawah. Lepas tu ke bawah lagi, ke kanan, ke atas. Lepas tu ke kanan. Gunakan pembaris lah. Okay, baru dapat lukisan yang betul. Okey, so you dapatlah bentuk image A prime. Boleh faham tak belajar? Boleh. Boleh ya. So kita bincang sampai Boleh. sini sahaja untuk hari ini. So nanti saya akan share nota ini, awak buat nota ini ya. So kehadiran tak perlu isi lah. Okey. Sebab saya ada rekod. Okey, so itu sahajalah untuk hari ini ya. Terima kasih kerana dapat hadir untuk PDBR hari ini. Okey, kita jumpa hari Ahad minggu depan. Okay, thank you so much. Thank you, you, sir. sir. Bye, Thank sir. you. Bye. Thank you, Wela. Thank you, Alisha. Bye, Winkit. Rohit. Bye. Thank you. Gary. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Pretty. Bye-bye. Shui. Bye-bye. Thank you, Ananda. Thank you.